Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh buka buku teks. Sedia dengan buku teks dengan buku tulis buku aktiviti. Aktiviti 2. Okey, kita masuk tajuk yang seterusnya, tema 7, iaitu tajuk lindungi alam dan unit yang ke-19. Iaitu tajuknya sayangi alam. Okey, tajuk ni melibatkan alam lah. Okey, kita masuk objektif dulu. Objektif pembelajaran yang pertama, mendengar, memahami dan memberi respons terhadap soalan. Kita nak tahu macam mana cara kita merespon terhadap soalan. Dan yang kedua, membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastra atau bukan sastra, lagu kanak-kanak. Okey, yang ketiga, membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. Ini lebih kepada soalan lah untuk permulaan ni, lebih kepada macam mana kita nak membina dan menulis soalan. Okey, kita tengok pada muka surat buku teks, muka surat 117. Boleh buka muka surat 117. Okey, tema dia lindungi alam. Okey, tengok gambar yang pertama. Tengok dia membersihkan halaman rumahnya ataupun sekolah dia. Yang kedua tu dia buat dia ada taman bunga. Dia tu menanam bunga, pokok-pokok bunga, so untuk mencantikkan alam. Yang ketiga, dia bersama-sama keluarganya menanam pokok bunga, menanam sayur-sayuran di rumahnya dengan mak ayahnya. Dan yang kelima ni, dia pergi ke zoo. Betul tak? Zoo. Dekat zoo tu ada orang utan kat situ. Itu gambar yang keempat. Yang kelima, dia menggunakan bahan yang terbuang. Contohnya tayar tu lah. Menggunakan bahan yang terbuang. Dia buat cat, dia tanam sesuatu tumbuhan. Ini kalau tengok dia tanam macam pokok lah kan. Dekat dalam tayar tu. So dia akan jadi cantik lah. So kita lindungi alam kita ni dengan menggunakan semua apa yang kita ada, menggunakan bahan-bahan yang terbuang yang boleh digunakan sebagai untuk kita mencantikkan lah semula. Janganlah kita gunakan benda-benda yang macam plastik, macam getah, kita buang merata-rata. Tak boleh. Macam mana kita nak lindungi alam kita ni? Kita hidup dekat atas dunia ni, bermaksud kita kena jagalah dia. Kena jaga hak kepada orang-orang sekeliling, kena jaga hak alam tu sendiri. Haiwan-haiwan yang tempat lindung dia adalah hutan-hutan. Tempat lindung kita tu memang tempat lindung kita rumah. Jadi kita pun nak dalam keadaan bersih, nak dalam keadaan cantik alam kita. Sebab kita duduk di atas ni. Okey. Okey, muka surat 118. Okey, kita masuk pada unit yang ke-19, sayangi alam. Okey, mendengar dan bertutur. Uruslah saya. Apa tu? Saya tu siapa? Okey, kita tengok perbualan antara ibu dengan anaknya. Okey. Indira, bolehkah menolong ibu buangkan sampah ini? Apa Indira jawab? Macam mana dia respon kepada mak dia? Baik ibu, saya akan membuang sampah itu. Lepas tu dia tanya, Indira tanya kepada maknya, mengapa kita perlu membuang sampah ibu? Jadi maknya terangkan kita perlu membuang sampah agar rumah kita bersih Indira. Siapa yang nak duduk dalam keadaan kotor? Jadi kena bersihkanlah. Bagaimanakah caranya? Mula-mula asingkan sampah mengikut jenisnya. Kemudian ikat beg plastik tersebut dengan kemas. Supaya, kenapa ikat kemas? Sebab kita tak nak sampah-sampah tu terkeluar semula kan. Kena kemaslah supaya tak terkeluar. Dan masukkan ke dalam tong sampah mengikut jenisnya. Tadi kita dah asing ikut jenis kan. So jenisnya apa? Jenis kertas, kaca dan plastik. So ini adalah cara untuk mengurus ataupun mengurus sampah lah. Dia kata uruslah saya. Urus apa? Urus sampah pula. Jadi tengok kat kotak bawah. Yang pertama Indira dia buat apa? Dia asingkan sampah mengikut botol kaca, plastik, kertas-kertas. So bila sampah tu kita dah asingkan mengikut jenis-jenisnya, kita ikatkan dia baik-baik, kemaskan dia elok-elok.
dan kita buang mengikut tong sampah yang kita dah ikut jenis je. Contoh jenis kertas masuk dalam tong sampah kertas, kaca dalam kaca, plastik dalam plastik. Jadi itu cara bagaimana dia menjawab soalan merespon kepada maknya untuk tolong buang sampah dan ditanya semula kenapa kita kena buang sampah. Sebab itulah dekat sekolah tu kita tak boleh buang sampah merata-rata. Kita boleh ke nak belajar dalam keadaan sampah merata-rata. Sama juga dekat rumah. Kalau mak awak minta tolong buang sampah, mungkin depan rumah aja. Jadi nak cara macam mana? Ikat elok-elok, kemas-kemas, jangan bagi berterabur, jangan bagi tumpah, masukkan dalam tong sampah elok-elok. Bukan main letak dekat tepi tu saja. Itu tak ada adab namanya. Jadi bila kita nampak tong sampah dekat rumah kita tu, dekat mungkin dekat blok rumah kita ke, jangan tinggalkan sampah dekat belah bawah tong sampah. Tong sampah dah besar, jadi kena masukkan dalam tong sampah supaya kita mudahkan urusan orang yang mengambil sampah tu untuk diurus. Jadi kita mudahkan urusan orang lain. Jadi macam itulah cara dia menyusun kaedah dia membuang sampah. Ini pun awak boleh amalkan untuk bantu mak ayah awak buang sampah. Okey, yang seterusnya kita baca. Seni kata lagu. Okey, Ustazah tak reti menyanyi sangat. Tapi kita bacalah, kita membaca. Okey, airmu mengalir dari sungai jauh di sana. Jernih dan sejuknya, sungguh indah dipandang mata. Kau tetap mengalir, walau apa halangan tiba, tak berhenti-henti hingga sampai di laut nanti. Masa juga akan berlalu tak menunggu kita. Gunakanlah sepenuhnya, janganlah leka. Irama lagu dia tentang tajuk sungai. Cerita ni tentang cerita sungai lah. Kenapa kita kena faham? Sebelum kita menyanyi je, kita kena faham juga apa benda. Dia kata tentang sungai. So alam ni yang kita selalu kalau kita boleh pergi, mesti kita nak pergi sungai kan, nak mandi sungai, betul. Jadi sungai ni adalah salah satu tempat yang kena jaga. Alam yang kena jaga lah, sebab air sungai ni kegunaannya apa? Banyaklah kan. Untuk orang-orang yang nak cari ikan, untuk supaya kita ada sumber air yang kalau tak ada air kita pergi sungai kan, nak mandi kan. So itu banyak kegunaannya sebenarnya. Jadi kalau kita tak jaga alam kita, contoh kita buat pembalakan, potong pokok sesuka hati, lama-lama air sungai tu menjadi cetek. Jadi ikan-ikan di dalam ni tak dapatlah nak hidup dengan besar, dengan baik kan. Jadi kita pun tak adalah orang-orang yang mencari rezeki melalui sungai-sungai. Jadi dia tak ada sumber rezeki yang baik disebabkan kita tak menjaga alam. Jadi sangat penting menjaga alam, supaya itu juga salah satu tempat yang kita nak berehat, betul? Nak dengar, selalu kita pergi melancong, kita pergi dekat tempat sungai, betul? Jadi dia kena jagalah, kena jaga alam kita. Selain daripada laut, selain daripada kita pergi main tempat lain, tapi sungai juga adalah sumber utama air kita. Jadi walaupun sebab dia tetap mengalir, jadi gunakanlah dengan sebaiknya. Okey, muka surat 120. Menulis pula. Kita tadi membaca, sekarang kita menulis. Kolam ikan Indira. Tadi Indira kan, rumah Indira. So ni dibagi penyataan, ditulis apa, di mana, bila, berapa. Okey, macam mana kita nak menulis soalan. Menulis soalan. Dibagi penyataan. Ini rumah Indira. Di rumah Indira ada kolam ikan. Kolam ikan di rumahnya besar. Besar. Kolam ikan di rumahnya. Depan rumah dia lah. Bukan dalam rumah, di depan rumah dia. Jadi apa soalan yang kita boleh buat? Dia bagi perkataan apa yang bersesuaian dengan ayat ni, pernyataan ni. Jadi apakah yang ada di rumah Indira? Jadi bila soalan macam ni, sesuailah untuk kita tanya dekat sebelah ni. Ini rumah Indira, di rumah Indira ada kolam. Sebab tu dia tanya apakah yang ada di rumah Indira. Jadi jawapan dia, di rumah Indira ada kolam ikan.
Okey, soal pernyataan yang kedua. Dia bagi pernyataan, dia nak suruh buat guna perkataan di mana. Kolam ikan Indira terletak di belakang rumah. Kolam ikannya sentiasa bersih. Dia cakap terletak di belakang rumah. Maksud dia nak soalan tentang di mana. Jadi soalan dia, di manakah? Mesti menggunakan perkataan di mana dulu. Bila soalan, mesti benda tu kena duduk di depan. Soalan apa, di mana. Di manakah kolam ikan Indira? Jadi jawapan dia kan kolam ikan Indira terletak di belakang rumah. Itu jawapannya. Ini soalannya. Okey, yang ketiga, soalan ayah Indira membersihkan kolam pada waktu petang. Kolam perlu dibersihkan agar tidak berbau busuk. Jadi bila? Ni waktu ni dia dah bagi dah, waktu petang. Pada waktu petang. Jadi pada waktu petang, bilakah ayah Indira membersihkan kolam ikan? So ayah Indira membersihkan kolam pada waktu petang. So ini soalan dia. Dan yang keempat, Indira membela 10 ekor ikan koi. Oh, ikan koi. Ikan itu cantik dan berwarna-warni. Indira rajin memberi ikan makan. Berapa ekorkah ikan yang dibela oleh Indira? So Indira membela 10 ekor ikan koi. Jadi dia bagi pernyataan yang disuruh kita buat soalan kena berdasarkan pernyataan yang diberikan. So itulah. So bila jawab soalan kat bawah ni, kita boleh jawab semula soalan menggunakan pernyataan yang diberikan. Okey. Okey, jadi latihan buku jilid 2 ni muka surat 43, 44 dan 45. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.